Apa khabar semua sahabat-sahabat? Kita jumpa lagi untuk saya sambungkan yang semalam berkenaan dengan 9 cara bagaimana untuk buat jenama kita lebih dikenali ramai. Semalam saya share dengan sahabat semua 3 poin penting. 3 poin penting semalam saya recap balik. Pertama sekali ialah gunakan cara ataupun strategi, iaitu kualiti produk atau perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Okey, satu cara itu cuma key dia lah. Saya ulang ya, gunakan pendekatan ataupun strategi menyediakan sesuatu produk atau perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Saya tak nak ulang lagi lah ya, saya tak nak ulang lagi. Saya cuma recap saja poin penting. Allahumma salli Muhammad. Seterusnya semalam saya sebut tentang cara yang kedua, iaitu pastikan ada dalam bisnes anda tu suatu proses dalaman yang licin, yang lebih mudah, lebih ringkas dan bersistematik. Gunakan cara tu. Untuk apa? Untuk buat orang lebih mengenali brand awak. Okey. Cara yang kedua semalam saya share adalah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tonjolkan jenama brand anda yang original, yang asli. Alright. So malam ni saya nak teruskan lagi perkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Dan ni okey. Tak habis juga, saya akan cuba mungkin 3 lah untuk malam ni ya. Cuba 3 lagi malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan saya boleh selesaikan untuk malam ni. Okey. Sekejap ya. Setting dulu. Sementara menunggu sahabat-sahabat lain masuk, saya setting dulu. Okey. Dan sahabat-sahabat semua ya, jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua ajak kawan-kawan, tag kawan-kawan semua supaya boleh mendapat manfaat daripada apa saya share ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga mendapat imbuhan dari segi pahala lah. Dan jangan lupa sahabat semua, anda boleh follow saya dalam FB group ini untuk lebih khusus, lebih mudah dan lebih berfokus. Sahabat-sahabat semua boleh ikuti di sini. Okey, di sini saya bagi sekarang sekejap. Anda boleh follow kat sini. Saya bagi link ni untuk berfokus. Saya showkan anda follow FB group inilah ya. Anda follow FB group ini. Ini penting sangat supaya ni ialah senang untuk anda boleh kaji, senang untuk anda ulang kaji. Ni dah saya bagi link tu. Satu FB group khusus, termasuk FB live ini saya juga himpunkan di dalam FB group bagaimana cara untuk naikkan jualan dengan pemasaran zero cost Sabrik Ibrahim KM, Sabrik Masjid KM tahap 1 dan 2. So sahabat-sahabat jemput join yang ni lah. Join yang tu insya-Allah untuk memudahkan anda fokus. Senang. Ini penting sangat supaya apa? Supaya bila kita waktu perkara tu kita lebih berfokus dan lebih senang untuk kita buat tindakan. Alright. Dan juga saya jemput anda semua untuk jikalau nak dapatkan makluman awal. Bila ke tarikh saya buat perkongsian ini, bila jamnya, saya jemput anda join WhatsApp group yang ni. Okey, ini penting sangat supaya all boleh dapat makluman awal, so boleh buat persiapan lah. Boleh buat persiapan, senang untuk ikuti step by step. Kalau tidak, anda akan terlupa, jadi rugi juga. Jadi rugi Alright, sekejap saya bagi link yang ni. Itu WhatsApp group untuk sahabat-sahabat yang nak ikuti secara lebih konsisten di dalam perkongsian saya. Alright, kita teruskan ya, tak buang masa. Kepada sahabat-sahabat semua, kalau ada soalan, boleh tinggalkan soalan. Malam ni saya sambung lagi di atas 9 semua sekali cara untuk buat orang kenal, lebih orang kenal brand kita. So semalam saya dah share 3. Malam ni saya akan cuba kongsi lagi, insya-Allah 3 lah. Ya, kalau nak habiskan sekali 6 tu saya ingat sampai pukul malam. So saya nak
kongsi dengan sahabat-sahabat semua 3 terlebih dahulu, supaya kata apa, senang untuk sahabat-sahabat semua fokus dan beri perhatian kepada apa yang saya cuba sampaikan. Alright, boleh setakat tu insya-Allah. Dan masih mukadimah juga, perlu saya ulang ingat bahawa apa saya share ini bukan untuk mengajak anda, tetapi inilah cara saya menggunakan platform Facebook untuk saya ulang kaji secara konsisten semua sekali nota-nota daripada guru saya, supaya saya lebih mudah faham dan berganda-ganda faham. Kadang-kadang kita ulang kaji, Allah Ta'ala buka lagi fahaman-fahaman pada benda sama, pada poin yang sama, tapi terbuka lagi faham dalam pelbagai sudut. Ini kelebihan bila kita sentiasa konsisten mengulang kaji dan mengulang kaji. Okey, janganlah sahabat-sahabat semua kata apa mudah selesa dengan pemahaman yang ada. So banyak lagi yang kita perlu faham. Ilmu ni ibarat lautan meluas. So apa yang kita habiskan ni sebenarnya teramat sedikit sekali. Okey, so bila kita faham bahawa apa kita ada sedikit, memang kita perlu cari lagi ilmu, kerana kita memang memerlukan banyak ilmu. Okey, dan setakat itu insya-Allah sebagai mukadimah. Saya nak teruskan, saya nak buang masa sekejap. Saya tengok setting aku tak okey ni. Apa yang tak kena, saya perlu baikilah. Saya harap suara saya okey lah. Cuba dengar suara. Okey tak suara saya? Tak ada suara. Okey, beres. Okey, saya teruskan ya. Saya teruskan perkongsian malam ni, insya-Allah. Saya nak baca sahaja formula ni ataupun cara ni, dan you all tak faham boleh tanyalah. Okey, kita mulakan. Okey, malam ni saya sambung yang poin yang keempat. Bagaimana cara untuk buat orang lebih kenal brand kita. Okey, cara yang seterusnya ialah yang ni. Kena ingat sebenda, iaitu bukan semua orang boleh menjadi pelanggan kita. Nak faham macam mana benda ni? Tapi pegang poin dahulu, bahawa tak semua orang boleh jadi pelanggan kita. Nak faham gini ya, telah menjadi lumrah dunia. Okey, telah menjadi lumrah dunia. Telah ada design dunia bahawa tidak semua orang memerlukan produk atau servis kita. So, bila kita faham bahawa tak semua orang memerlukan produk kita, ini juga bermaksud tak semua orang boleh jadi pelanggan kita. Kenapa begitu? Ada beberapa sebab. Pertama sekali, berkaitan rapat dengan cita rasa. Cita rasa orang ni tak sama dalam design. So, bila tak sama, tentu akan memberi satu respon yang tak sama, yang berbeza. Dan antara hikmah Tuhan buat, bila cita rasa tak sama, inilah menyebabkan pelbagai produk, pelbagai segi, kalau segi warna ke, design ke, bentuk ke, walaupun kita tak suka, ada orang yang suka. Contoh, orang berbisnes, contoh katalah kain warna hitam. Anda mungkin tak suka kain warna hitam, tapi kenapa orang yang berbisnes kain warna hitam tu habis kain-kain warna hitam yang ada jual, anda rasa apa benda hitam ni pula macam berkabung je kan, tetapi tengok habis juga. Nak beritahu bahawa bila orang memiliki pelbagai cita rasa, kita saja yang tak minat, tetapi ada orang yang nak. So bila kita faham hal ini,
bukan semua orang boleh menjadi pelanggan kita. Kita mesti mengolah suatu marketing, suatu tarikan. Kita nak tarik orang-orang yang betul-betul nak kepada produk atau servis kita sahaja. Kita buat gerak kerja marketing ke, buat kerja orang nampak ke, apa-apa sahajalah, supaya orang tu yang mari tu betul-betul yang mari hanya yang nak kepada solusi yang kita boleh sediakan dengan produk ataupun servis kita. Itu dia. Okey. So bila mana berjaya kita buat marketing, menarik orang yang betul-betul sesuai dengan solusi produk atau servis kita, yang mari tadi dia akan berpuas hati, akan rasa seronok, akan rasa sebagai-bagailah positif. Maka yang datang tadi, yang tepat tadi, yang betul dengan solusi produk kita, dia akan balik, dia akan bercakap melalui WhatsApp ke, melalui media sosial, FB ke, TikTok, IG. Maka yang bercakap tadi juga akan merebok, meluas daripada cakapan dia orang tu, akan menarik orang yang sama juga hasil daripada bercakap melalui media sosial, melalui mulut ke mulut. Ini saya cakap perbahagian penting sangat, amat penting. Bermakna orang yang pertama yang tarik tu, bila kita faham semua bukan pihak kita buat design suatu strategi marketing yang mari tu betul-betul tepat dengan solusi buat kita, dia guna dan menyelesaikan masalah dia, maka orang ni akan bercakap melalui pelbagai cara, melalui mulut sebagainya. Maka dia ingat sebenda, biasanya orang mudah membeli bila kawan baik dia recommend. Okey, kawan baik dia recommend. Sama hal ini. So bila mana kita tarik pelanggan yang betul dan dia guna produk kita, menyelesaikan masalah dia, dia balik bercakap melalui pelbagai platform, maka dia akan menarik hanya rakan-rakan dia yang percaya dan yang perlukan solusi seperti yang dia dapat daripada kita sebelum ini. Okey, so bila kita gunakan teknik ini, maka akan berlakulah suatu situasi di mana brand kita lebih dikenali kerana recommendation kawan-kawan dia atau kawan dia, menyebabkan automatically insya-Allah brand kita mudah dikenali. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan, insya-Allah? Okey. So bila kita faham ini, kita nak buat gerak kerja berfokus, tarik hanya bakal prospek yang betul-betul tepat dengan kemampuan bagaimana produk kita atau servis kita boleh menyediakan solusi kepada mereka. Okey, bila hal ini berlaku, maka insya-Allah lama kelamaan dia akan bercakap, insya-Allah kepuasan hati dia orang tadi akan menyebabkan brand kita lebih dikenali. Ini penting sangat. Puan ni sampai kepada anda semua, bagaimana cara untuk buat supaya brand kita lebih dikenali. Hal ini kita kena faham benda. Ya, kena faham satu benda, iaitu pada permulaan awal kita mesti full fokuskan komitmen kita, masa kita, wang ringgit kita untuk buat gerak kerja tarik target prospek secara satu kelompok kecil terlebih dahulu. Jangan kita nak terus besar, tak boleh.
Sebab bermula daripada kita fokus buat kerja marketing kepada mendapatkan golongan kecil ini yang tepat dengan bagaimana produk kita boleh menyelesaikan masalah golongan kecil ini, maka dia akan bercakap nanti. Dia akan bercakap. Bila bercakap kerana puas hati, kerana seronok, katakanlah golongan kecil ini hanyalah katakanlah 20 orang sahaja. Ataupun 100 orang sahaja. Golongan kecil ini angka 100 orang. So 100 orang ni kita monitor baik-baik, berikan layanan baik, dia berpuas hati. So yang kecil 100 orang ini dia akan bercakap. Cakap apa bukan sekat mulut saja, melalui pelbagai media WhatsApp, TikTok, IG, Facebook dan sebagainya. Katakanlah satu orang cakap kepada 10 orang, rakan-rakan network dia, mungkin lebih, mungkin 1000. Dalam FB dia ada 1000 orang. Satu orang bersatu ada 1000 orang. 2 orang ada 1000 orang. Cuba kira 100 kali dengan friend at least katalah 1000. Berapakah berlakunya keluasan tarikan hasil recommendation daripada orang ni akan membawa kepada kita next golongan lain kepada kita. Sebab apa? Sebab ingat sebenarnya manusia mudah percaya kepada recommend yang diberi oleh kawan-kawan dia. Alright. So ini satu tip yang paling berkesan untuk anda guna pakai. Untuk apa? Poin untuk buat orang lebih kenal brand kita melalui recommendation golongan kecil yang kita tarik. Tapi betul golongan kecil tadi dengan solusi produk kita. Boleh? Okey, beres kat tu. Seterusnya, poin pertama, okey. Cara yang seterusnya untuk buat orang lebih kenal brand kita ialah, saya bagi sebenarnya ialah ini. Berikan mereka pengalaman manis. Alright, ini penting sangat. Sebagai cara untuk buat orang lebih kenal brand kita adalah kita berikan kenangan manis kepada siapa? Kepada at least golongan kecil yang saya maksudkan tadi. Kalau tak faham tanya ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat join. Kalau tak faham tanya, dan mungkin anda first time bersama saya Sabri Ibrahim CKM, dan perlu saya ulang ya, tujuan saya buat episode ini, apa saya share ini, nota yang cukup power, dan niat saya bukan untuk menunjuk pandai dan bukan niat untuk mengajar anda. Ya, anda telah jemput untuk anda, tertengok episode saya, dan rezeki anda lah, rezeki anda, dan pasti yakin bahawa iaitu Allah Ta'ala telah menggerakkan hati anda kepada saya ini tak sia-sia. Mana mungkin Allah Ta'ala buat satu perkara sia-sia. Ada manfaat dia, cuma kadang-kadang akal kita tak tafsirkan. Apakah faedah malam ni aku tertengok Iblis Sabri? Yakinlah di akhirat kelak akan terborailah, akan terbongkarlah. Oh, rupa-rupanya masa aku hidup kat dunia dulu, ini faedahnya tengok Iblis Sabri. Kalau tak kat dunia, tak kat akhirat, mungkin dunia. Mungkin 5 bulan kemudian ke anda yang bila tak tengok Iblis ini terfaham. Oh, rupanya ini hikmat kebaikan dia. Alright? Baik. Kepada yang bermasuk ya, muka sebelah pandang, anda boleh follow episode saya secara berfokus kat sini. Saya tak pasti siapa seorang ni, tak mungkin tidak sahabat kenalkan nama yang saya rasa tak cam seorang ni. Kalau sudi awak kenalkan nama ya, senang saya untuk timbal balas. Bila awak sudah datang ke episode saya patut ziarah balik FB anda ya. So anda bermasuk ini, saya berikan link sebab anda terlepas pandang ya. Inilah satu lagi FB group saya yang fokus. Episode saya FB ni, FB page Sabri Ibrahim CKM ni, anda boleh follow serentak di FB group bagaimana cara untuk naikkan jualan dengan menggunakan pemasaran Zukos Sabri Ibrahim CKM tahap 1, tahap 2. Untuk sahabat yang masuklah. Kalau sudi anda boleh kenal tak saya, apakah brand awak. Okey. Dan untuk yang bermasuk ni mungkin first time bersama saya berikan juga kepada awak satu WhatsApp group untuk memudahkan awak dapat info yang awal, supaya awak boleh sedia awal pukul berapa, hari apa saya akan maklum kat sini terlebih dahulu supaya awak boleh buat persiapan lah
untuk ikuti perkongsian saya bila awak tahu bila masanya, bila tarikhnya. Okey, itu FB group. Join itu insya-Allah boleh. Okey, join FB group tu insya-Allah. Okey. Saya baca komen anda ya. Sambil itu sekejap. Kat line slow sorry ya. Kat line slow sorry. Saya tak pasti siapa tuan ni. Alright, beres. Sebab line slow sekarang ni. Masalah. Oh, Nur tak nampak hilang dah. Nur Syirah hilang dah. Nur Syirah rupanya. Nur Syirah memiliki brand apa ya? Waalaikumsalam Nur Syirah. Nur Syirah brand apa ada? Saya pasang dua tempat sebab line slow ni. Line memang problem sekarang ni. Ya, sekejap saya tengok Nur Syirah komen apa tu. Kita nampak line senang. Memang line memang slow. Nur Syirah berada di FB group saya. Very good. Nur Syirah boleh share apakah brand Nur Syirah? Saya boleh nampak awak sekarang ni berada dalam FB group saya iaitu Sabri Ibrahim ZKM tahap 1-2. So kalau sudi ya, Ahmad Faiz Rahim dan juga Nur Syirah komen kat ruang tu apakah brand awak. Penting saya tahu. Kalau rezeki saya akan cuba terangkan menepati dengan bisnes awak ya. Nur Syirah. Saya cuba tengok apakah pengisian kepada FB profile awak Nur Syirah. Awak bisnes apa? Sekejap ya. Sekejap. Kalau ikut pada pengisian dalam FB profile awak, pencarian dropship, mini agent dan agent seluruh Malaysia. Okey, kita dah friend, alhamdulillah. So Nur Syirah bisnes apa? Produk kesihatan. Bukan produk kecantikan ni. Sekejap tengok. Latest awak telah update 5 jam 5 hours ago about apa ni? BNE. BNE produk kecantikan untuk apa ya? Nur Syirah untuk apa? Perfume. Tapi risk perfume ini lain. Mesra solat tahan berapa jam, 90% parti diimport bermacam bawang parti hati korang. So maknanya awak bisnes produk kecantikan, pewangi betul, minyak wangi. Risk perfume dari customer. Very good, bagus. Saya sikit dapat gambaran awak lah. So yang main core Nur Syirah apa benda? Yang core awak, core produk utama. Antara banyak awak masuk sini benda macam apa nama? Cream birdness, minyak wangi. So antara produk ni mana fokus yang utama sekali? Yang paling utama sekali. Dan apa brand awak? Kata Tuhan boleh tanya ya, ini peluang anda komunikasi saya ya. Dan ingat ya, saya bukan niat mengajar anda tetapi lebih kepada untuk seulang kaji sebab saya memang fokus membantu peniaga online menaikkan jualan dengan menggunakan strategi zero cost marketing ya. Dan saya tahu sekarang zaman Covid, zaman lockdown, PKP, tentu Nur Syirah tak boleh jumpa direct dengan orang. Dia tak boleh jumpa dengan orang pun tak bergerak kat awak. Terkesan dari segi mungkin saya yakin Allah tak pastilah. Saya the first time lihat you punya komitmen ataupun participate dalam ibadah saya. Tapi saya boleh baca tentang Covid ni bila berlaku macam ni, beri kesan kepada jualan mungkin menurun lah ya. Itu adalah sakan awal saya lah, mungkin salah mungkin betul ya. Kalau salah boleh betulkan saya. So daripada apa saya baca ni maknanya fokus ke apa kepada produk apa yang core. Sebab kita satu benda ya, saya tahu insya-Allah. Birds ni itu sebab saya join agent jadi memang saya fokus betul-betul. Oh, sebenarnya fokus pada birdness. Birdness maknanya ialah untuk dia macam ni foundation kan, betul? Foundation kan? So apa khasiat dia? Maksud saya birdness ni apakah khasiat utama dia? Apakah khasiat utama dia? Boleh komen tak Nur Syirah? So malam kita bercakap tentang brand, mungkin Nur Syirah dah terlepas. So dah masuk yang kedua dalam malam ni. Malam tadi saya dah share 3 cara untuk buat orang kenal brand kita yang lebih meluas. So malam ni saya cuba habiskan 3 lagi. Kalau sahabat lagi ke semua tak mampu, mungkin sampai ke malam, sampai ke malam, so tak sesuai. Malam tadi 3, malam saya cuba 3 juga insya-Allah. Sampai saya komunikasi dengan anda semualah. Right?
So anda boleh tinggalkan dia. Nak tahu juga awak punya brand. Nur Syirah Mr. The Brand. Saya nak tanya sikit. Faham tak Nur Syirah apa itu personal brand dengan business brand? Personal brand dengan business brand. Itu asas. Kalau dah tahu, maafkan saya lah. Kalau tahu boleh komen tak tahu ya. Saya nak tahu juga sejauh mana you punya pengetahuan tentang topik brand. Sebab kalau saya tak nak bercerita lebih pada yang dah tahu, tak nak buang masa. Jadi saya tanya Nur Syirah ni sejauh mana awak tahu bila bercakap tentang bab brand ni macam mana. Tak tahu. Oh, okey. Saya faham. Terima kasih. Tak masalah, bagus, very good. Kita nak jujur sebenarnya. So tak tahu, saya terpaksa ulas sekali lagi lah. So terima kasih kerana Nur Syirah beri komen, very good. Senang saya berikan sedikit ilmu. Niat saya bukan untuk mengajar awak ya, tapi lebih kepada untuk saya sendiri ulang kaji. Alright, dan rezeki awak lah terjoin FB group saya Sabri ZKM Tab 102. Rezeki awak, okey. Ini memang sebab untuk saya kumpulkan semua sekali nota pada guru saya tentang bagaimana cara untuk naikkan jualan menggunakan zero cost marketing strategies. So saya post kat sini untuk saya sendiri ulang kaji tu. Kalau you ambil, fahami dan praktik, insya-Allah berjadi ya. Sebab the power of apa saya share ni memang cukup besar sebab saya dah amal terlebih dahulu. Alright, so fokus. Kalau saya terlalu laju, perlahankan saja ya. Kalau saya terlalu laju, perlahankan saya. Alright, saya nak bantu sikit untuk Syirah. Dia kata tahu. Jadi saya nak cuba permudahkan percakapan ya untuk sahabat kita Nur Syirah. Dia begini Nur Syirah ya. Asasnya begini. Tidak akan wujud sesuatu perniagaan dengan sendirinya. Itu asas dia. Punca ada produk yang bernama Birdnest kerana ada orang yang mewujudkan produk Birdnest. Mana mungkin dia buat sendiri. Pasti ada orang yang membuat angkara, asal bergurau yang buat angkara mewujudkan suatu produk nama dia Birdnest. Bermaksud di sini di dalam untuk buat orang kenal produk Birdnest ni, nak tak nak kena pastikan dahulu orang yang mewujudkan produk Birdnest ni okey tak okey dia punya personal branding dia. Karakter dia contohnya, perwatakan dia, lengguk bahasa dia, credibility dia, apa lagi, integriti dia, penampilan dia, ketokohan dia, ketokohan leadership dia. So bila mana pemilik orang yang mewujud, anda katalah orang yang mewujudkan produk bus ni bagus, dia punya ketokohan dia, keterlapiran dia, leadership dia, barulah aura dia ni akan beri kesan kepada apa-apa produk yang dia keluarkan. Itu asas dia. So dia katakan personal branding, supaya kenal brand peribadi yang mengeluarkan produk tadi. Dalam ni sama juga, anda kata Nur Syirah yang bawa produk sebagai dropship, sebagai agent. Kalau sekiranya keterampilan, ketokohan, leadership Nur Syirah lebih menyerlah, lebih berwibawa, maka you present produk tu, orang akan tertarik kepada siapa? Kepada orang yang bawa produk tadi terlebih dahulu. Contoh nak faham contoh nak faham bila dengar sahaja personal branding Ustaz Abiliu, apa perasaan awak? Awak tak kenal pun apakah bisnes yang dibawa oleh Ustaz Abiliu. Betul tak? Setuju tak setuju? Cuba kalau setuju, sila komen setuju. Awak tak tahu, mungkin tahulah, dia tahu. Awak tak tahu apakah, sekarang awak tahu sebab dah follow kan, apakah perniagaan Ustaz Abiliu, produk dia, servis dia. Tapi gara-gara personal branding Ustaz Abiliu dari segi ketokohan dia, wibawa dia, akhlak dia comel molek, menyebabkan apa yang dia bawa tadi kebabung. Kebabung. Nampak tak?
Ini the power of personal branding. Beres. So, bila mana personal branding mantap, automatically syarikat dia, produk yang dia bawa akan turut sama terkena tempias, terkena aura dia. Sama dalam konteks kecil macam kita ni, dropship ke agent sama juga. Saya tengok pada pengisian setting Nusyirah pada FB profile very good. That's why impression penting, first impression. Bila saya tengok layout FB profile Syirah tu menarik, very good. Ini satu setting mengolah pattern ataupun menterjemahkan karakter awak bagus. Bila tengok you punya FB profile awak dengan gambar jelas, satu betul. Sejenis personal branding betul. Tak guna gambar kucing contoh, tak guna gambar bunga contoh. So you tahu teknik orang buat orang kenal personal brand awak. Ini contoh maknanya betul lah dari segi teknik yang betul untuk buat orang kenal brand. So kalau tak gambar kucing bunga, orang akan tak tertarik, orang akan curiga. Yang kedua ialah awak membuat posting yang pure. Dia beza pure dengan share lain. Mana-mana FB profile kita boleh olah supaya orang kenal personal branding. Antara ialah guna gambar sebenar, guna nama sebenar, dan juga aktif buat pure posting dalam FB profile kita. Kalau kita nak bermain buat personal branding menggunakan FB profile, boleh guna macam-macam, FB page dan sebagainya. Tapi untuk awak saya fokuskan supaya nampak asas ini dia boleh bawa juga dalam nak guna FB page dan sebagainya. So setting awak very good, very good, memang tepat. Dan you punya friend 3,000 lebih, very good. Memang you boleh pergi jauh. Nusyirah, saya nampak you punya potensi boleh pergi jauh walaupun hanya sebagai dropship ataupun money agent ataupun stokis. Saya tak pasti awak punya pangkat agent ke stokis sebab awak mencari dia punya bio tu, pencarian dropship, mini agent dan agent. Mungkin awak stokis kot. Saya kira awak stokis tapi the whole you punya layout profile ni menggambarkan personal branding yang tepat. So orang terkesan dengan presentation yang beri dalam bentuk menggunakan FB profile. So very good. Very good. Anda boleh pergi jauh. Very good. Very good. So beres, selesai bab. So faham itu asas personal branding ataupun brand. So bila mana you punya sama lain sama kalau bahasa ke sama lah. Bila saya sebut Nusyirah, formula sama boleh pakai sama ada Kamal Basha ke siapa-siapa sama saja The same formula you boleh apply dalam bisnes masing-masing. Alright? Okay. So bila mana Nusyirah punya brand dah okey, gunakanlah 9 cara saya share ni untuk buat orang lebih mengenali brand awak. Ya beza ayat tu. Kalau anda belum dikenali, lain. Baru nak buat orang kenal brand awak. Tapi kalau dah dikenali, gunakan 9 cara ini untuk buat orang lebih mengenali brand awak. Bermaksud selama ni mungkin dia kenal awak 3,000 rakyat FB awak. Bila awak guna 9 cara ni, orang lebih kenal, menyebabkan friend awak meningkat 4,000 dan sebagainya. Kenapa? Baru kita share tadi. Saya dah share muka terlepas, iaitu ni. Iaitu poin yang ke mana tadi bagi saya ni sekejap. Allahumma salli Muhammad, dah terlepas dah. Saya tak nak ulas sebab dah terlepas dah. Cuma sebut poin je, iaitu Allahu Rahman tadi. Ni. Allahumma salli Muhammad. Baru saya sebut tadi. Ni dia. Iaitu bukan semua orang boleh menjadi pelanggan anda. Saya dah hurah tak ada lebar. You faham yang tu, maka dengan 3,000 friend yang saya ada tu, bila awak jelas bahawa tak semua orang nak guna ataupun sesuai ataupun minat dengan produk
net burst apa? Net burst bird nest, sorry, net bird nest tadi. Betul tak betul? Okey, maka 3,000 tadi dia akan berpuas hati because produk awak tu betul-betul boleh menyelesaikan masalah kecantikan dia orang. 3,000 tadi, bayangkan apa berlaku. Seorang bercakap dengan friend FB dia melalui FB, melalui WhatsApp. Katakanlah seorang daripada 3,000, seorang tak ada friend 1,000. Seorang 1,000, seorang 1,000. Tengok apa kesan positif akan berlaku. Bila mana 3,000 pertama yang mengguna ni berpuas hati dengan produk awak, dia akan cakap melalui mulut ke mulut, melalui WhatsApp, melalui apa lagi TikTok, melalui Telegram, maka dia akan pecah. Pecahan ini sebab apa? Saya ulang sekali lagi. Rakan-rakan mudah percaya daripada yang dia recommend kat oleh rakan dia. So kalau you friend 3,000 tadi, ada 1,000 bercakap, maka friend atas friend akan percaya kawan-kawan dia. Apa berlaku agak-agak? Kebabung lah. Saya Fakimi, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke Boleh? Okey, habis. Saya nak masukkan poin yang ketiga untuk malam ni. Saya tak nak ulang ya. Kalau lewat you all tengok balik video saya supaya tak, kalau ulang bersama orang boring. Saya faham psikologi ni. Ya, nanti you all boleh tengok balik video saya, dan kalau lebih awal you boleh untuk masuk ni, you boleh follow, join WhatsApp group saya ni untuk dapat notifikasi awal. Saya bagi sekali lagi ya, dia baru masuk macam saya Fakimi ni baru masuk, mungkin terlepas. Saya dah maklum dah WhatsApp group ni. Bahawa 9.45 saya akan buat AB live untuk sampaikan info yang semalam, sama lagi 3 malam ni insya-Allah. Sebentar nak pecah bila dah habis lah. Sekejap sahabat ya. Kita nak habis dah. Sekejap. Sorry. Saya akan bagi lagi link WhatsApp group. You all join WhatsApp group tu, saya akan maklum lah hari apa, jam berapa, senang. Itu adalah cara betul pengurusan ya. So sahabat-sahabat, macam masuk ni saya bagi sekarang juga sebagai ulang peringatan, iaitu kalau yang nak dapat makluman awal, anda join WhatsApp group yang ni supaya you tahu pukul berapa saya buat live dan bila. Saya biasa buat malam ya, antara 9.45 malam paling lewat. Okey, join WhatsApp group tu ya. So Ridwan sekarang apa siap ke? So insya-Allah no faham tak faham tanya. Kalau faham tu Nusyirah, fahamlah untuk Saiful dan juga sahabat kita yang lain. So tekak okey, beres. Alright. Saya teruskan. Dan saya perlu ulang yang bermasuk ya, saya buat ni untuk mengajar anda. Bukan tak mengajar Saiful Hakimi, tak. Saiful biasa saya tahu dah. Saya bukan niat untuk mengajar, tapi untuk saya sendiri develop pahala yang banyak. Mudah-mudahan menjadi satu imbuhan untuk saya berbahagilah kubur besok. You lama dapat, you tak amal pun tak apa-apa, tak masalah. Tapi you amal proven, sebab apa share ni memang ya saya amal lah. Alright. Fokus Alright. Seterusnya nak share sahabat-sahabat semua, strategi yang anda boleh guna pakai untuk buat orang lebih kenal brand anda ialah yang ni. Berikan mereka pengalaman manis. Ini penting sangat ni. Berikan kawan-kawan ataupun pengguna-pengguna yang sedia ada tu, yang datang kepada anda tu, pengalaman manis. Nak faham macam mana poin ni? Nak faham macam mana? Nak faham mudah sahabat-sahabat gini. Anda pusing posisi. Itu dia, berikan mereka tu adalah customer anda lah pengalaman manis. Nak faham mudah je. Sekali Nusyirah, Saiful adalah saya anggap sebagai penjual. Tubuh badan yang sama, Nusyirah pula pusing bawa watak sebagai pembeli. Alright. Bawa watak ke tempat lain, ke kedai-kedai dengan watak pembeli. Apa perasaan awak kalau pergi tu kedai, penjual tadi tak layan awak, muka masam, tanya sepatah jawab sepatah? Boleh komen tak apa perasaan awak, Nusyirah dan sahabat lain, Saiful?
Nampak tak? Kita posisi kalau you faham nanti. Kalau you posisi berjual je, you tak nampak. Dan tak mustahil. Saya, anda semua sebagai bisnes penjual, tak akan bawa watak penjual sama-sama. Anda perlu beli ikan, perlu beli sayur. Ketika tak bawa watak sebagai pembeli. Nah, bila anda penjual sayur tu tak peduli dengan awak. Awak tak reti apa perasaan awak. Apa perasaan awak? Tentu awak tak suka. Baik. Awak pergi kedai lain, jumpa kedai tu, katalah kedai jual buah-buahan. Awak tanya dia tentang buah-buahan. Tiba-tiba dia berespon yang bagus, meraihkan awak, cakap sopan santun, layan dengan molek. Perhatikan, ini penting. Perhatikan apakah faktor-faktor, sebab-sebab yang awak suka dengan penjual durian tadi. Saya ulang, ni penting sangat ni, jangan miss point ni. Bila awak buat posisi pembeli, jumpa seorang pekedai ni, kenapa awak suka pergi dia? Lepas pergi tempat sama dengan penjual tadi. Esok pergi pula, minggu depan pergi pula. Sedangkan ada tempat lain jual durian. Tapi minggu depan pergi tempat yang sama. Minggu depan pergi tempat sama. Kenapa? Awak teliti poin-poin, kenapakah saya suka pergi dengan penjual durian yang sama. Dapat poin tadi, awak guna pakai kepada awak, katakanlah awak watak sebagai penjual. Simple sangat cara dia. Tiruasi. Very simple teknik saya share dengan student. Paling mudah. Mesti ada kan, Nosyirah ke Saiful pergi ke mana contoh. Boleh faham tak Saiful? Awak pergi ke mana paling suka pergi? Selalu pergilah. Nosyirah, saya beli barang kat mana? Kenapa awak suka pergi dah tu? Take note. Jumpa 4-5 sebab, 10 sebab tu daripada dia yang awak suka pergi tu, applykan, guna pakai dalam bisnes awak, tak kala bawa watak sebagai penjual. Very simple. So, bila guna teknik ni, berikan mereka pengalaman manis. So, kemanisan tadi kita boleh ambil daripada mana-mana penjual yang kita suka kat dia. Tak miss pergi semua situ. Bila kita bawa formula manis sama dalam bisnes kita, apa berlaku? Sama je lah. Customer kita akan mari berulang kali. Akan mari sama-sama seminggu sekali. Boleh nampak lah? Nosyirah dah sampai nampak tak? Kalau saya pun tak faham, tanya ya. Tak faham, tanya. InsyaAllah boleh faham nanti. Itu dia insyaAllah. So, apply kalah dalam tu. Mari customer tu, tanya. Buat je insyaAllah. So, bila kita berikan pengalaman manis kepada mereka, customer yang mari berulang kali tadi, ingat manusia ni, dia suka bercakap, suka membawang. Dia bukan sebatang kara. Macam awak jugalah. Kalau pergi kedai sebagai awak tak sebagai pembeli kedai tu, awak bukan sebatang kara. Awak ada ramai rakan FB 3,000 lebih. Awak ada ramai rakan dalam TikTok, ramai rakan dalam IG. Awak akan cakap sikit sebanyak. Oh, baguslah. Saya beli durian waktu bagus sungguhlah. Awak akan viralkan secara langsung. Lumrah manusia begitu. Allahumma salli Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. That's why point di sini beritahu ya, dalam teknik untuk buat brand kita lebih kenali, bila terkesan dengan kemanisan pengalaman dia orang, saya baca hanya dengan memberi pengalaman manis kepada customer kita ketika menggunakan produk, sama ada produk Nosyirah ya, whatever lah, ataupun servis kita yang anda sediakan, maka dengan sendirinya akan mereka datang kembali untuk membeli. Bukan itu sahaja. Ni. Mereka juga akan memperkenalkan rakan-rakan mereka kepada anda tanpa disuruh. Ini penting. Because, kena ingat sebenda. Rakan-rakan mudah percaya dengan rakan-rakan dia.
So sama tak di? Bila 3,000 lebih friend apa nama Nosyirah, sahabat-sahabat Saiful suka dengan Saiful, dia akan bercakap. Dia akan bercakap melalui mulut ke mulut. Sama sekali lagi canggih. Bercakap guna WhatsApp dengan viral dalam Facebook. Lagi cepat merebak. Okay, so perebakan ini apa sebab berlaku? Ini dia cara bagaimana untuk buat orang lebih kenal brand kita. Harap jelas Harap jelas, insya-Allah. Beres. Itu dah poin yang ketiga tu. Berapa jam? Saya fikir cukup lah dulu ya. Lagi berapa lagi? Lagi 1 2 3 lagi ada. 3 4. Lagi 4 lagi Ada 4 lagi. Poin penting, strategi penting bagaimana cara untuk buat orang lebih kenal brand kita. Dah kenal tapi lebih dikenali lagi. So saya fikir cukup dulu lepas saya. Sebab saya start 9.45 tadi, dah hampir sejam dah ni. Saya tak nak banyak, saya tak nak anda hilang fokus. Ini penting sangat kita belajar. So insyaAllah malam saya sambung lagi 4 lagi strategi ataupun teknik yang anda boleh guna pakai supaya brand anda lebih dikenali. Dan ingat, kesemua 99 saya share ni tak perlu bayar. Kemahiran saya dalam bidang zero cost marketing, bagaimana cara untuk naikkan jualan dengan strategi pemasaran zero cost. Nak guna FB boleh kalau anda mampu. Mak TV tu berbayar, billboard kena bayar. Kalau anda mampu TV kira lagi bagus. Dan kalau mampu benar, gunakan semua sekali platform. Kalau anda tak mampu, kewangan terhad, saya show anda develop dahulu, jana dahulu duit dengan menggunakan pelbagai pemasaran zero cost marketing. Kalau anda nak, bahkan you kena ingat ya, syarikat kaya raya macam Apple, macam apa nama, banyaklah, Maiding yang kaya dah jutawan pun masih lagi menggunakan yang pemasaran zero cost marketing. Memang saya memang fokus bidang ni. That's why saya sendiri bisnes, alhamdulillah. Dan saya fikir ilmu ni saya perlu share dengan anda semua. Niat bukan mengajar, sebab saya bimbang, iaitu mati tak tahu bila. Mungkin malam ni mati, so rugilah saya kalau sembunyi ilmu ni. Bila saya mati, terputuslah amalan yang menghasilkan pahala. So Nabi kata, yang 3 benda yang kalau anda mati tak ada pahala: doa daripada anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sekejariah. So ilmu yang saya share yang bermanfaat, kalau anda apply dan secara konsisten, insya-Allah saya dapat imbuhan, awak dapat imbuhan pahala juga, insya-Allah. Alright. Saya fikir cukup sekian dahulu. Nanti kalau tak faham boleh tanya balik. You boleh follow saya ya. Boleh follow saya dalam link saya bagi tu. Jadi saya, untuk kalau yang follow di FB page saya, anda boleh follow saya di link ni sekali lagi. Macam Syirah sekarang ni follow dalam FB group. Sebab semua dalam FB page tu, Sabri Ibn KM tu pelbagai. So tak fokus. So kalau anda betul nak fokus, yang berada di FB page saya galakkan awak join FB group saya ini. Bagaimana cara untuk naikkan jualan seperti mana yang Syirah join sekarang ni. Alright. Itu dia untuk sahabat-sahabat di FB page saya, Sabri Ibn KM. Dia tu pelbagai. Saya pergi mana kat sungai, buat live. Tadi saya berkebun, buat batas. So tak fokus. So anda boleh berfokuskan fikiran anda di FB group Saping tu. Terima kasih pertama kepada Nosyirah. Alright, terima kasih banyak. Saya doa kepada Nosyirah jadi insan hebat. Saya nampak you punya potensi besar Nosyirah. You boleh pergi jauh. You boleh pergi jauh. Awak punya pangkat, level you punya ni stokis ke? Boleh komen tak Nosyirah? Sebab kata you punya setting tu macam mencari, maknanya you mungkin stokis lah. Kalau you stokis, saya ucap well done lah. You boleh pergi jauh. You boleh pergi jauh. Yakin bila brand kita dikenali, senang untuk, sebab penting tahu bila orang sentiasa nampak brand kita. Ni kita panjang cerita lah ni. Tak apa, last tip saya lah, last tambahan tip. Bila mana orang ramai sentiasa nampak brand kita, dia akan beri implikasi positif.
Especially kalau brand kita auranya bagus, keterampilan yang bagus, dia akan beri satu benda, iaitu akibat orang sentiasa nampak brand kita, menghasilkan natijahnya ialah orang kenal brand kita. Bila orang sentiasa kenal brand kita, lama-kelamaan orang akan suka dengan brand kita. Konsisten orang suka dengan brand kita, the power is akan mari ialah orang akan trust dengan brand kita. Bila mana you boleh maintain, dapat dan naikkan graf kepercayaan orang pada brand you jual batu pun orang beli, jual emas pun orang beli. Itu akibat bila mana you sasa konsisten buat orang nampak brand you dengan pelbagai, masuk TV contoh, buat billboard yang berbayar, buat live show, masuk Grad, Expo. Saya ada lebih 200 lebih strategi, termasuk yang free dan berbayar. Ya, kalau you mampu masuk TV lagi bagus, contoh. Tapi kalau tak mampu, saya showkan share sahabat-sahabat lain. Aktifkan guna apa? Zero cost marketing. Apa benda paling mudah? AB Live. Anggaplah AB Live ni macam TV awak, Nashirah. Ya, Nashirah pernah buat AB Live ke? Thank you tuan, tak boleh fokus line telefon saya. Okey sekejap. Tak apa, saya full kimi. Beres tak apa. You tengok semula. You tengok after ni, you tengok balik. Saya punya ni. Di masa ada line laju, tengok balik. Okey? Tak masalah. Saya full. That's why saya simpan benda ni. So, macam Nashirah, nak tanya sikit. Pernah tak Nur Syirah buat FB Live? Apa saya tengok dalam UB profile, tak ada. Tak pernah you buat FB Live. So, rugi punya. Amat-amat rugi ya. Amat sesuai scroll ke bawah. Ada tak buat FB Live? Sehingga saya scroll sampailah kepada 14 Jun, tak ada. Tak pernah. So jadi Nashirah, you must do FB Live. Anggap je FB Live ni TV awak. You boleh bersiaran bila-bila masa, you boleh cakap apa, you punya TV, you pengarah, you lah floor manager dan sebagainya. Right? Bahkan kalau duit sekalipun, you masuk TV bayar sekalipun, tak boleh cakap semua sekali. Dan bayar berpuluh ribu pun tak boleh sejan wajan. 4 minit habis. Tu bayar. Okay. So, kalau tak ada duit, you anggap FB Live awak TV awak. Okay. Cuba buat. Saya bagi tip last lah. Last tip. Mungkin Nur Syirah malu. Malu kan? That's why tak pernah buat FB Live. So, rugi ya. Kalau saya cerita lah, saya akan buat share satu sharing, satu FB Live khusus bercakap dengan the power of FB Live. Kalau saya detail sekarang tak boleh campur aduk sebab saya fokus tentang strategi 9 poin ni. Kalau bonok tak bijak. So saya akan buat next kelas Zaki M akan bercakap dengan you all the power of FB Live, jimat kos, pantas, cepat dan mudah dapat trust kepada brand kita tanpa you buang duit. So ketanggung-tanggung tapi kadang-kadang tak sempat. So last tip untuk Syirah dan sahabat lain saya full dan sebagainya, iaitu cara paling mudah untuk buat FB Live kepada orang yang malu-malu, yang tak pandai bercakap, yang gabra, yang gagap macam saya kan. Cuba amal teknik saya, iaitu buat FB Live bisu saya panggil. Saya share dengan student saya yang pemalu, yang gabra, tak payah cakap, tak payah tunjuk muka. You buat teknik FB Live bisu. Tahu tak apa itu FB Live bisu, Nur Syirah? Boleh teka tak, Saiful? Apa benda yang saya masukkan FB Live bisu ni? Kau boleh teka, saya bagi posting. Okay? Boleh teka tak? Saya boleh cuba teka. Tak tahu. Okay? Senang sangat Syirah. Very simple sangat FB Live bisu. Ni handphone awak. Ni produk awak. Nampak saya business produk
saya punya core business ialah produk kesihatan perut, membantu menyelesaikan organ yang ada masalah perut seperti gastrik, sakit perut, penyakit perut. Ini produk saya lah. Okey, anggap ini produk Syirah. Ini handset Syirah. Esok buat Abdullah, saya follow, saya akan follow you punya Abdullah, saya tulis komen, share. Ini handset awak, nampak tak? Halakan kamera hadapan kepada produk. Tekan live. Jangan bercakap. Okey, letak elok atas meja. Stand elok, halakan kamera hadapan ke produk. Jangan tunjuk muka awak sebab pemalu kan. Tak payah cakap. Lantas, contoh saya demo Saya demo nak tolong sahabat kita Indonesia supaya boleh buat habis live. Nak belah mudah sebenarnya. Ni baru letak atas stand. Tak nampak sekejap, saya ambil tinggi sikit. Letak atas meja ke. Macam tu. Okey. Tak nampak? Tak apa. Ni ke? Okey. Letak hala kamera ke depan. Okey, macam contoh tu. Lepas tu awak mainkan lagu. Contoh saya demo sekarang. Okay, cari lagu sesuai, lagu bersuaian dengan produk awak lah. So, awak buat bila macam ni, pasal lagu bersuaian dengan awak. Semasa lagu bermain, awak komen dengan handset lain. Ada dua handset kan? Awak kena komen dengan handset lain. Lagi bagus, awak pakai FB profile yang lain. Awak kena ada S3 2 FB profile. Mungkin Nosyirah 4 nama, mungkin Nosyirah 2 ke. Awak komen. Faham tak? Nosyirah dan Saiful? Faham? Kena ada kat FB 2 lain lah. Contoh Nosyirah 2. Semasa muzik bermain tu, kamera tak hala ke produk, mainkan muzik, awak komen. Kena mak Tilah Nustan Last saya suka je. Faham, very good. Carilah. Peniaga Nosyirah kena 2 handset. Saya ada 4 handset. Saya bisnes online full online, saya ada 4 handset. Dan saya buat live 2 tempat serentak, kadang-kadang 3 serentak saya buat. Kita dengar lagu Hindustan lah. Hindustan versi DK Barat. Boleh faham yes, kena ada account. Contoh Saiful. Contoh Saiful Akemi 2 ataupun Saiful Pujangga, Saiful apa. 2 account lah. Saya ada banyak account FB saya, rahsia lah. Okey, untuk lain projek lain FB saya. Pakai 2 handset ataupun 3 handset. Carilah satu untuk Syirah, cari satu handset lagi. At least 2 kena ada. Peniaga lain mesti 2 3. Tak rugi tau. Terdengar Hindustan dengar. Macam ni macam ni. Tu saya demo Saya demo pada anda. Ini kemudian harapan. Apa dah? Saya pun komen. Jangan bercakap. Tutup mulut
Siapa jawab? Oh, barang ni untuk orang gastrik lah. Soleh bin Ibrahim. Untuk gastrik, saya cakap saya macam biasa kan. Kalau tak cakap, you komen balik lah. Untuk membantu orang ada masalah gastrik. Contoh nampak itu idea dia. Boleh saya kata? Hi, I'm Goheng. Boleh? I graduated from Saya share dengan awak lah supaya faham benda ni. in December 2020. Jom kita dengar versi original pula. Faham Bila kita komen menyebabkan traffic engagement akan naik. Tuan tengok komen kan? Saya tengok komen sebab saya bila komen untuk apa tu? Oh, untuk apa nama? Untuk orang gastrik jawab untuk Soleh. Ya, bagus ni untuk gastrik ni. Siapa-siapa gastrik boleh dapatkan Golak Gastro Ranger. Saya fokus produk ni. Saya cakap lah kalau dah biasa tulis je lah. Boleh? Sambil muzik dimainkan. Yang bersuaian lah. Boleh faham tak? Strategi untuk dipanggil Bilah Bisu ni, special untuk awak kalau pemalu yang gagap saya ni, buat teknik ni. Kalau nak beli boleh PM saya 019. Terjawab Soleh 019 019 90 40 8. Yang demo je ni Soleh. Sambil dengar lagu Ustaz So semasa buat belah tu, kalau ada orang tanya produk Syirah, jawablah. Bersuara boleh ataupun dengan tulisan pun boleh. Kalau minta phone number, bagilah 019 90 40 148, bagi link WhatsApp sebagainya. Kemudian boleh share lah, pakai phone lain, pakai akaun lain, share kepada FB group sesuai dengan produk awak lah. Very simple belah ni. Saya share langsung saja semua buat macam ni belaka. Yang pemalu lah. So terus share Saiful, terus share. Terus share live saya di Sabri Ibrahim Zaki M, VP saya. Boleh terus share Saiful dan juga sahabat kita terus share. Kalau share boleh pahala juga kan, tak rugi sebenarnya. Boleh cara boleh mudah. So ni versi DK tak ni. Boleh sangat tu insya-Allah. Boleh faham mudah sangat. Baiklah untuk orang yang pemalu, yang apa-apalah, yang segan tak bercakap, buat je macam tu. Dia buat satu Kristen yang memprinsip formula ni last ni. Dia memang formula paling kurang buatlah satu lagu biasa 5, dia buat 10 kali 7 formula tu.
Maknanya satu sesi je buat FB Live 10 minit. Satu lagu kata 5 minit. So 2 lagu satu sesi buat setiap hari selama 7 hari direct tanpa henti. That's why saya use formula 10 kali 7. 10 minit satu FB Live setiap hari tanpa gagal. Selama-lamanya sampai kiamat kalau boleh. Setiap hari. Once you dah semakin aktif dengan FB Live ni, dia akan menyebabkan you punya brand lebih dinampak oleh you punya rakan-rakan FB. Awak kali boleh FB lah. Simple sangat saja you all. Dan saya mempraktik ilmu ni. Kata saya boring, ya tak ada lah. Saya ngustan, saya biar begitu je. Tapi bukan akaun ni lah, akaun lain. Nampak saya kata insyaAllah boleh insyaallah. Beres. Faham? Alhamdulillah. So saya akan tengok perkembangan Nusyirah. Cuba buat insyaAllah. Okay, cuba buat. Saya akan follow nanti. Saya akan follow nanti insyaAllah. Alright, saya fikir cukup setakat daripada saya, perkongsian ringkas. Yang pentingnya sahabat-sahabat semua ialah ilmu banyak tahu tanpa amal tidak ada faedah. Nak tahu kita ilmu tu, you all mesti praktik secara konsisten. Alright, boleh? Last sekali daripada saya nak mainkan sekali lagi lagu tadi dalam versi DK Barat. Semoga terhibur. Salam hormat serta sayang. Jumpa lagi next FB Live. Terima kasih. Jangan lupa untuk share. Sahabat-sahabat di Sabri ZKM tu share lah. Kalau sudi lah. Tak apa, tak masalah. Okay. Okay, bye. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.